Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 179 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 2 Jun 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 81.7%. Manakala 1,025 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 53.2%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam kemarin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga memaklumkan purata bagi rakyat dan penduduk di negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70.9%. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 342 kes baru telah dilaporkan, iaitu 339 kes hasil ujian ART dan 3 kes adalah hasil dari 223 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 149,679 kes. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala satu kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 301 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 147,585 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,871 kes, iaitu 5 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,866 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Agama Islam menganjurkan umatnya mencari harta dengan cara yang halal lagi baik. Allah Subhanahu Wa Taala melarang manusia mencari rezeki atau mata pencarian melalui jalan yang tidak diredai olehnya, sama ada melalui riba, rasuah maupun penipuan. Perkara itu antara yang diperingatkan dalam khutbah Jumaat bertajuk berwaspada terhadap penipuan keuangan secara digital. Khutbah Jumaat juga menekankan jenayah penipuan keuangan secara digital kebiasaannya dijalankan melalui 3 kaedah. Pertama, phishing iaitu penipuan melibatkan penggunaan pautan laman sesawang atau lampiran yang menyerupai fail biasa. Kedua, smishing iaitu penipuan melalui pesanan ringkas dan seumpamanya. Manakala kaedah ketiga, vishing iaitu penjenayah cyber akan menghubungi mangsa untuk memperdaya penerima supaya mempercayai mesej yang disampaikan bagi mendapatkan maklumat peribadi dan maklumat perbankan si mangsa. Antara inisiatif dan langkah berhati-hati yang boleh kita ambil bagi memastikan diri kita dan keluarga kita agar tidak tertipu dengan skam-skam penipuan kewangan digital ini adalah: pertama, sentiasa memeriksa alamat laman web sebelum menekan pautan yang diterima sama ada melalui email dan pesanan ringkas dan seumpamanya. Kedua, jangan sesekali memberikan maklumat peribadi seperti kata laluan akaun bank atau kad debit maupun kad kredit kepada sesiapa. Ketiga, sentiasa memeriksa penyatak akaun bank. Laporkan kepada bank dengan segera jika terdapat kecurigaan pada penyata akaun bank. Keempat, jangan menggunakan Wi-Fi awam. Jangan menggunakan Wi-Fi awam untuk membuat sebarang transaksi kewangan. Penggunaan Wi-Fi awam adalah tidak selamat dan boleh menyebabkan butiran peribadi mudah dicuri. Oleh yang demikian, sekiranya seseorang individu terdedah pada penipuan kewangan digital, maka adalah disarankan bagi mangsa untuk melaporkan penipuan tersebut kepada pihak berkuasa. 52 rekrut wadar telah menamatkan latihan bagi rekrut wadar lelaki dan wanita pengambilan 1 2021 selama 9 bulan. Upacara pembarisan tamat latihan diadakan di Pusat Latihan Jabatan Penjara Manaburong, daerah Tutong. Awang Haji Muhammad Fazilah bin Haji Ismail, pengarah penjara, dalam ucapannya mengingatkan para rekrut
untuk menitik beratkan disiplin dan tata tertib dari terlibat dalam sebarang aktiviti tidak sihat kerana ia bukan sahaja boleh melemahkan jabatan penjara, malahan memberi kesan serius dan menjejaskan pembangunan negara. Upacara diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada rekrut terbaik keseluruhan lelaki dan wanita, terbaik dalam undang-undang, kawat, latihan jasmani dan menembak. Tiap satu cabaran harus disahut dengan penuh keyakinan, kita harus memberi sepenuhnya untuk mendapat yang terbaik. Paling mencabar saya di sini ialah berkawat, di mana ia membuat kami semua berdisiplin lagi serta tak setia untuk menjalankan tugas. Saya memilih profesion kerjaya warda sebagai kerjaya. Saya melihat kepentingan budaya integriti dan etika kerja dalam sesebuah organisasi.